Mari terokai dunia sains bersama Cikgu Hidayah. Hari ini kita akan belajar tajuk sistem peredaran darah manusia. Video ini merujuk standard pembelajaran 2.2.1 memerihalkan fungsi bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia. 2.2.2 melakar laluan peredaran darah yang lebih oksigen dan laluan peredaran darah yang lebih karbon dioksida dalam tubuh manusia, dan 2.2.3 merumuskan kepentingan sistem peredaran darah kepada tubuh manusia. Tahukah anda, sistem ini memainkan peranan yang sangat penting di dalam tubuh manusia. Sistem ini mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh ke seluruh tubuh badan kita. Sekarang, mari kita lihat terlebih dahulu bahagian-bahagian utama di dalam sistem peredaran darah. Terdapat 4 bahagian utama di dalam sistem ini, iaitu peparu, jantung, salur darah dan juga darah. Ini adalah jantung. Jantung terletak di bahagian kiri tulang rusuk dan di antara kedua-dua peparu. Saiz jantung biasanya sebesar penumbuk manusia. Tahukah anda, jantung berdegup lebih 100,000 kali sehari dan mengepam 5 atau 6 liter darah setiap minit. Hebat kan? Fungsi utama jantung adalah mengepam darah ke peparu dan seluruh badan. Sekali jantung berdegup, darah akan dipam masuk ke dalam jantung dan dipam keluar dari jantung. Sekarang, mari kita lihat visual ini. Jantung terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian kiri dan bahagian kanan. Bahagian kiri jantung mengepam darah yang mengandungi lebih oksigen ke seluruh tubuh. Manakala bahagian kanan jantung mengepam darah yang mengandungi lebih karbon dioksida ke peparu. Darah berwarna biru ke? Bukan, darah manusia berwarna merah. Warna biru dan warna merah di dalam visual ini digunakan bagi membezakan darah lebih oksigen dan darah lebih karbon dioksida. Warna merah mewakili darah lebih oksigen, manakala warna biru mewakili darah lebih karbon dioksida. Jika kita rujuk pada visual ini, darah akan memenuhi jantung sebelum dipam keluar. Darah lebih oksigen akan dipam keluar ke seluruh tubuh, manakala darah lebih karbon dioksida akan dipam ke peparu. Bahagian kedua adalah peparu. Cuba perhatikan visual ini. Kelihatan peparu mengembang dan mengempis. Mengapa keadaan ini berlaku? Ya, peparu mengembang ketika kita menarik nafas. Manakala peparu mengempis ketika kita menghembus nafas. Peparu merupakan tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Bahagian ketiga adalah salur darah. Salur darah ialah tiub untuk darah mengalir. Salur darah mengangkut darah ke seluruh bahagian tubuh. Bahagian keempat ialah darah. Darah mengalir melalui rangkaian salur darah ke seluruh bahagian tubuh. Darah mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh. Bahan kumuh seperti karbon dioksida disingkirkan ke peparu. Bagi memahami konsep sistem peredaran darah manusia, kita boleh mengandaikan darah sebagai kereta dan salur darah sebagai jalan raya. Kereta merah mewakili darah lebih oksigen, di mana kereta merah membawa oksigen, nutrien dan air ke seluruh badan manusia.
Kereta biru pula mewakili darah lebih karbon dioksida. Kereta biru membawa karbon dioksida, air dan bahan kumuh lain ke peparu. Sekarang, mari kita lihat laluan peredaran darah. Jika kita lihat pada visual ini, dapatlah kita rumuskan bahawa sistem peredaran kita sangat berkait rapat dengan sistem pernafasan. Apabila kita menarik nafas, udara yang mengandungi lebih oksigen akan memasuki peparu dan diserap di dalam salur darah. Darah ini lebih dikenali sebagai darah lebih oksigen. Jantung mengepam darah lebih oksigen ke seluruh bahagian tubuh. Setelah tubuh manusia menggunakan oksigen, karbon dioksida terhasil dan diserap di dalam darah. Darah ini dikenali sebagai darah lebih karbon dioksida. Darah ini kemudiannya akan dibawa ke jantung. Dari jantung, darah lebih karbon dioksida ini akan dipam ke peparu. Peparu pula akan menyingkirkan karbon dioksida ketika kita menghembus nafas. Ini merupakan ringkasan laluan peredaran darah. Laluan peredaran darah mengandungi lebih banyak oksigen daripada peparu ke jantung dan dipam ke seluruh badan. Laluan peredaran darah mengandungi lebih banyak karbon dioksida daripada seluruh badan ke jantung dan dipam ke peparu. Sekarang, mari kita lihat kepentingan sistem peredaran darah. Pertama, darah mengangkut oksigen, nutrien dan air ke dalam tubuh. Darah mengangkut oksigen dari peparu ke seluruh bahagian tubuh. Darah yang menyerap nutrien dari usus dibawa ke jantung sebelum dipam ke seluruh bahagian tubuh. Kepentingan darah yang kedua adalah darah mengangkut karbon dioksida dan bahan lain untuk disingkirkan dari tubuh. Darah juga mengangkut bahan kumuh dari tubuh ke organ perkumuhan seperti ginjal untuk disingkirkan.